guys, bertemu kembali dalam channel Romy Tuwal. Thank you for subscribers Indonesia dan Malaysia. Ayo sama-sama kita gabung perang Israel. Perang Israel, kasih hack sama Israel. Okay, untuk video kali ini aku nak show kat korang aku punya community tank bagi ikan yang aku campur-campur. Ada banyak ikan dalam tu, ikan kalui, ikan peacock bass, ikan toman, ikan kerandang, ikan jalai, cadang maruliades, ikan lampam, ikan bandaraya. So aku ada buat hardscape dalam tu. So far so good. Okay, so dalam video ni aku tak cakap banyak, aku just akan cakap pasal cara nak jaga air, pemakanan ikan, lepas tu pencahayaan dan susunan-susunan batu tu, cara pemilihan ikan untuk korang buat community tank, dan tank yang sesuai untuk buat community tank, dan juga pump yang sesuai untuk buat community tank. Lepas tu aksesori-aksesori yang kita perlukan untuk community tank. Right? Jom. So secara ringkas, inilah tank aku. 4 kaki standard, 4 kaki kali 1.8 kali 1.8 kaki. Macam itulah. Okay, first of all aku akan sentuh pasal cara penjagaan air. Okay, untuk community tank ni, cara penjagaan air dia normal macam kita jaga air ikan-ikan lain juga. Tapi tak sama dengan cara penjagaan air cadang maruliades sebab ikan-ikan ni dia memerlukan pH yang neutral. 6 tu dah okey dah, 6 ke 7. So dalam tank aku ni, first of all aku pakai pump Kintons biru yang besar tu. And then make sure korang punya pump tu tutup dia punya flow yang second. So tak adalah pressure air tu lari sangat kan. And then juga korang make sure pakai blue top filter. Blue top filter ni kalau pergi kat kedai harga dia dalam RM50 lah. So dalam blue top filter tu korang kena ada span putih, lepas tu biofoam warna hitam ataupun warna biru ataupun warna hijau. Untuk slot yang pertama dalam blue top filter tu, korang isi di bawah dia awal-awal biofoam warna hijau, biru ataupun hitam. And then lapik dengan span warna putih tu. Lepas tu dekat kepala air yang keluar dari saluran pipe tu, korang pasang dengan stokin silk. Stokin silk ni korang boleh cari kat Shopee, harga dia dalam RM5, RM3 macam tu lah. Okay, so pakai yang tu. Then untuk second slot korang letak bio block ataupun bio ring, senang nak cakap bio media lah, letak yang tu. And then untuk third slot, letak batu karang pun boleh. Batu karang ni dia akan naikkan sikit lah pH air. So yang fourth slot tu korang nak letak lava rock pun ok, tapi aku tak letak pun. Ok, yang tu untuk filtration. Ok, yang kedua pH air. pH air ni korang kena jaga. Masa nak tukar air tu, masa nak letak air baru, make sure korang pakai tension gun ataupun anti-chlorine. Carilah anti-chlorine yang mahal sikit, jangan beli yang murah-murah tu. Korang beli ikan mahal-mahal tapi pakai anti-chlorine RM1, RM2. Command Spana tu. Cari anti-chlorine yang mahal-mahal. Malu geng lah. Ok, next, lepas dah setting air, yang tu yang kedua. Yang ketiga pula, tu pasir-pasir tu. Ok, untuk pasir ni aku pakai Red Sand Kerala. Red Sand Kerala 10 kilo dalam RM70 macam tu. Tapi untuk tank ni aku pakai 20 kilo. So total dalam 140 lah. So tu pun nampak nipis-nipis, dah tak tebal sangat. Alright, yang tu number 3. Number 4, susunan batu.
Okay, susunan batu ni aku pilih batu yang hampir-hampir bulat. Batu ni semua aku ambil dekat Janda Baik, belakang masjid, belakang surau. So tak ada masalah lah. So aku minta kebenaran daripada Tok Siok kat situ. And aku ambil ikut lah susunan korang. Korang nak buat yang belakang tu berapa banyak pun tak apa, ikut suka. Kalau bagi aku ambil 6 kot, 6 atau 5. So yang belakang tu besar, yang depan sekali kecil, yang tengah medium size. So korang susun macam tu. Sebab aku suka buat macam ni sebab aku tak jumpa batu serius stone untuk buat Iwagumi. So aku buat cara Melayui. Nampaklah Malaysia sikit kan. Then aku tabur-tabur sikit lava rock kat belakang tu. And then number 5 bioblock. Kalau korang boleh nampak kat tepi sana, aku letak bioblock. So untuk bioblock ni dia akan buat perumahan bakteria yang aku selalu sebut dalam setiap aku punya video. Dia akan buat perumahan untuk bakteria-bakteria baik yang akan clearkan air dalam aquarium. Korang tengok air dalam aquarium aku clear kan. Walaupun aku tak pakai some tank, clear. Right. So yang keenam adalah K1 filter. K1 filter sebab aku malas nak order dari Shopee, lambat. Dan sedangkan aku dah ada K1 media tu, so aku tebuk K1 media tu. Aku tebuk K1 media pula. Aku tebuk Tupperware yang aku beli kat kedai RM2. So aku isikan K1 filter, K1 media dalam tu. Aku tebuk-tebuk dan aku cucuk pipe oksigen daripada pump oksigen. Pump oksigen tu ada satu lubang je. So yang tu memang khas aku pakai untuk K1 filter ni. So K1 filter ni akan membantu menguraikan amonia, protein, asid amino yang datang dari makanan-makanan ikan kan. And then yang ketujuh, oksigen untuk ikan. Oksigen untuk ikan ni pun penting juga sebab ikan-ikan macam ikan kalui apa semua ni, dia orang bukan macam Marulades yang moss brooder. So oksigen ni aku letak kat belakang. Aku ada buat 2 biji batu, yang 2 biji batu tu lah, batu oksigen tu. So aku buat 2 pipe oksigen kat belakang, kiri dan kanan. So untuk oksigen tu aku pakai pump lain pula kan. So dah complete dah kat situ. Bekalan oksigen untuk ikan. Dan yang ke-8 adalah pencahayaan. Pencahayaan aquarium aku tak perlukan pencahayaan yang lama-lama disebabkan aku punya background putih. Dan juga sebabnya ikan-ikan ni bukan ikan yang memerlukan tanning sangat pun. Dia tak macam ikan kelisa. Ikan kelisa dia perlukan tanning. So untuk ikan ni aku pakai LED biasa. Sehari dalam 4 ke 5 jam aku on, dan malam aku off. So esoknya aku on balik. Dan berulang-ulang lah sampai Abang Jamil mampus. Macam PKP, PKPD, PKPB, sampai Abang Jamil mampus. Okay, so macam tu je lah kan. Lepas tu number 9. Number 9 betul lah, number 9 betul lah. Betul dah. Number 9, pemilihan ikan. So untuk monster-monster ni korang kena pilih yang sama size ataupun yang sama ganas dengan dia. Kalau tidak, mampus habis. Contohnya kan, ikan kalui jangan campur dengan ikan mas. Ikan kalui jangan campur dengan tetra neon ke, cardinal ke, black skirt tetra ke. Ataupun kau nampak tadi ada Chana Marulades kan. Takkan korang nak campur dengan udang? Macam tak ngam lah. So pemilihan ikan ni penting tak? Sebab aku tak buat aquascape dalam aquarium tu sebab ada ikan lampam dengan ada ikan kalui. Kalau aku buat aquascape dalam tu, habis dia orang kenduri. Depa kenduri habis semua daun-daun apa semua dalam tu. Sebab kita kena tahu ikan lampam dengan ikan kalui ni dia omnivore. Kadang-kadang dia tibai juga binatang, kadang-kadang dia tibai tumbuhan, tapi selalunya dia tibai tumbuhan. So that's why aku tak buat aquascape yang ada pokok-pokok. Dan pemilihan ikan kena tepat. Sebab ada peacock bass dengan toman. So ikan lampam yang ada dalam tu semua besar-besar. So tak ada masalah dah di situ. Contohnya korang nak buat konten dengan ikan kelisa. Ikan kelisa jangan pergi letak tetranion, tak ngam. Ataupun anglefish.
So make sure korang study dulu sebelum korang letak ikan-ikan untuk buat konten. Macam apa lagi ya, tetra tak boleh letak dengan something yang akan membaham dia. Macam tu lah. Sama je aquascape ke, kau nak buat hardscape ke, dia prinsip dia kau kena pemilihan ikan tu kena betul. Kalau salah pilih ikan, confirm mati lah. Macam channel limbata, takkan kau nak letak dengan tetra, memang jadi low lah kan. So sedikit sebanyak tu pun dah berapa bulan minit kan. So untuk konten ni, kalau korang ada apa-apa masalah, korang drop je komen kat bawah. InsyaAllah aku boleh tolong. Setakat mana yang aku tahu, aku akan tolong. Okay, see you guys again next video. Bye bye.